Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Apabila tibanya 12 Rabiul Awal, kelazimannya di negara kita ini akan adalah 3 perkara yang berlaku. Pertamanya marhaban, yang keduanya syarahan, yang ketiganya makan. Ini 3 mesti ada. Ada tempat buat marhaban, tak ada syarahan, ada makan. Jangan main, makan tak boleh tinggal. Sebab itu kalau di Johor Darul Ta'zim, sambutan Maulid Rasulnya boleh cecah sampai 4 bulan sambutan. Begitu meriah sekali dengan marhabannya, syarahannya, dengan makan. Makan pula bukan biasa-biasa engkong makanannya. Saya ingat orang Kuantan tak pernah jumpa engkong. Botok-botok, pernah jumpa botok-botok? Bukan botok tu kepala, dia botok-botok. Botok-botok ni ikan, segala jenis daun dicampur dalam satu bekas. Daun, semua daun ada. Yang tak ada daun teruk dalam tu. Kalau ada daun teruk, lengkap semua daun ada. Mewah makan. Tapi ni Johor cerita dululah, tahun 2020 BC, before Covid. Lepas Covid ni tak tahu 4 bulan ataupun tidak. Ada tempat buat marhaban, tak ada syarahan, tapi ada makan. Ada setengah tempat buat syarahan, tak ada marhaban, tapi ada makan. Ada setengah tempat tak ada syarahan, tak ada marhaban, ada makan. Macam kita malam ni, marhaban ada, syarahan ada, makan pun ada, insya-Allah. Tapi ada setengah tempat, 3-3 tak ada marhaban, tak ada syarahan, tak ada makan, jauh sekali. Kita berlepas diri daripada perbahasan hangat tentang boleh ataupun tidak untuk diadakan sambutan majlis atau Maulidur Rasul ini, kerana kita duduk sederhanalah di tengah-tengah. Sebab kita tak nafikan kalangan yang mempertikaikan sambutan Maulidur Rasul ada hujah dan ada premis mereka yang tersendiri. Sebab mereka mengatakan kenapa mesti disambut? Sebab sambutan Maulidur Rasul ini disambut 300 tahun selepas Nabi wafat. Artinya sepanjang lipatan sejarah, sahabat dan salafus salih tak ada yang buat. Ini hujah mereka. Dan berdasarkan sejarah, sambutan Maulidur Rasul hanya disambut secara rasmi sebagai upacara negara 555 tahun selepas Nabi wafat. Jadi itu hujah dan kita menghormati pendapat ini. Dalam masa yang sama ada juga yang berhujah bahawa sambutan ini tidak ada masalah. Apa sebab? Kerana ada hujah mereka lah. Pertama, kita dianjurkan bergembira atas setiap rahmat dan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan katakanlah, dengan kurnia dan rahmat dari Allah, maka hendaklah kamu bergembira. Kurnia dan rahmatnya itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. Maka kata setengah ulama, ini menunjukkan Nabi SAW sebagai rahmat kepada kita. Kita bersyukur dan nyatakan kegembiraan atas kedatangan baginda Nabi SAW. Hujah golongan ini yang kedua, mereka mengatakan Nabi SAW sendiri sangat bersyukur di atas kelahiran dia sendiri. Kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Pernah sahabat tanya kepada Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil Isnin. Sahabat tanya, kenapa tuan kerap puasa pada hari Isnin? Faqal fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Aku suka puasa Isnin sebab pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari Isnin wahyu biasanya diturunkan. Hadis ini diriwayatkan oleh 10 ulama hadis, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan ramai lagi. Maka dua kumpulan ini masing-masing ada hujah. Kita di masjid negeri, kita duduk di tengah-tengah saja. Terbit mentari menyilau mata, orang Daik menjala hudang. Sama sendiri, jangan sengketa. Bukankah molek makan sehidang? Ini kerana kalau kita menelusuri sejarah, mengapakah sambutan ini dilakukan oleh pembesar-pembesar zaman dahulu? Baik, Imam As-Suyuti dan Imam As-Sakhawi, dia ada mencatatkan rekod siapakah yang dikatakan membuat sambutan maulid peringkat awal. Kata mereka yang mula-mula mengadakan sambutan adalah seorang pembesar namanya Malikul Muazzam Muzaffaruddin Gokburi bin Zainuddin Ali Kucek. Gokburi ni bahasa Turki lama. Gokburi maknanya serigala biru. Dia ni panglima besar, orang hebat. Ada setengah riwayat sebut nama dia Kukburi, ada setengah panggil Kukuburi. Dia ni lahir di Mosul, Iraq tahun 1154. Dia mangkat tahun 1233 semasa kempen menentang Mongol di Baghdad. Siapa dia ni? Dia ni general kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ni zaman dinasti Ayyubiyah sekitar tahun 1174. Dia general terulung kepada Salahuddin Al-Ayyubi, lalu dia dihantar menjadi amir, pemimpin di sebuah kota bernama Irbil, iaitu sebuah kota yang terletak di utara Baghdad, dan dia memerintah di sana tahun 1190. Ada sampai sekarang ada satu menara nama Menara Muzaffariyah, masih ada, iaitu dibina oleh Malik Muazzam Muzaffaruddin Kokbori. Kata ulama, apa sebab dia mengadakan inisiatif untuk mengadakan sambutan Maulidur Rasul walaupun sebelum tu orang tidak buat? Punca paling utama adalah kerana umat Islam masa itu lemah. Sebagaimana kita sekarang ni sedang lemah. Jadi dia buat sambutan maulid untuk nak pugar balik semangat orang Islam. Kerana kata As-Suyuti dan Imam As-Sakhawi, semasa itu adalah zaman Crusades. Crusades ini zaman perang salib, peperangan antara orang Islam dengan Kristian Katolik selama 391 tahun, bermula tahun 1096 sampai 1487. Jadi kata Imam Ibn Jauzi, Malikul Muazzam Muzaffaruddin ini dia seorang pemimpin yang gagah, bijaksana. Dia banyak menjadi pemimpin dalam banyak peperangan semasa perang salib ini, dan dia masa sampai satu peringkat orang Islam jadi lemah sebab perang ratus tahun. Ada masa menang, ada masa kalah, penat. Duduk dalam zaman darurat pula masa itu. Zaman tak boleh nak syiar ni didirikan dengan beria macam kita sekarang. Susah nak menegakkan syiar dalam suasana pandemik. Jadi dia buat inisiatif, dia panggil Ibn Dihyah Al-Kalbi rahimahullah. Dia bayar 1000 dinar, tulis satu buku riwayat Nabi, At-Tanwir fi Maulidil Bashirun Nazir, sebagaimana yang kita bacakan riwayat Nabi tadi. Tapi sebab kita tak faham bahasa Arab, anggap je lah Allah tak faham sebutir apa Ustaz Imam Khalid baca, kita tak tahu. Dia terjemah tu kita faham lah cerita Nabi lahir di mana gini-gini. Dia bayar kepada Ibn Dihyah Al-Kalbi 1000 dinar zaman itu. Kata Said Al-Bakari dalam kitab I'anatul Talibin, Ibnu Jauzi dalam Mi'atuz Zaman mencatatkan beliau panggil orang kampung datang ke pejabat, ke istana untuk buat program maulid. Dia sediakan makan 5,000 ekor kambing, 10,000 ekor ayam, 100,000 roti mentega, dan ada 3,000 piring kuih. Keseluruhan dia membelanjakan 300,000 dinar untuk buat majlis maulid kali pertama itu. Dia panggil orang kampung, rakyat yang semua dah lemah. Dia cari orang-orang alim 3-4 orang, bagi tazkirah.
Para ulama ni bacakan ayat-ayat Quran, mereka bacakan surah Al-Fathu ayat 29. Surah Al-Fathu ayat 29 kan, itu adalah satu tamparan kepada kita, sebab Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ni Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum kan sujada. Panjang ayatnya. Ciri umat Nabi yang pertama mestilah Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dia mesti berani dengan orang-orang kafir yang menentang mereka. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama orang Islam. Dia basuh-basuh orang kampung ketika itu. Akhirnya mereka jadi semangat, balik ke rumah, ngasah parang, asah pedang. Selepas daripada itu berlaku beberapa peperangan, antaranya Battle of Crescent tahun 1187. 700 hingga 7,000 orang Muslim akhirnya berjaya menewaskan kontijen Kristian ketika itu. Kesatria Kristian Katolik yang terkenal Roger de Moulins terbunuh. Dia ni Master of the Night Hospitalier, panglima besar, mati dalam peperangan yang paling masyhur Battle of Hattin tahun 1187 juga. Orang Islam berjaya menewaskan Kingdom of Jerusalem dan akhirnya Jerusalem dirampas kembali. Sebab itu kalau kita kaji sejarah, sambutan ini dibuat kerana suasana ketika itu. Orang Islam dah lemah, tak berani lagi berhadapan dengan musuh. Lalu kita nak pugarkan semangat mereka balik, kita kumpul, berikan bacaan-bacaan rawi, bacaan Quran, hadis-hadis, beri semangat supaya mereka kembali boleh meneruskan kehidupan. Jadi dari satu sisi kita mengatakan bahawa sambutan Maulid ini adalah untuk kesatuan, penyatuan dan memberikan balik kita kekuatan, apatah lagi menghadapi suasana pandemik sekarang ini. Hadirin hadirat sekalian, malam ni kita nak membicarakan satu bahagian lah yang mustahak daripada memperingati Maulid ini, iaitu kita membicarakan tentang soal keajaiban selawat. Apa ajaibnya selawat yang kita bangun bacakan ramai-ramai tadi? Baik, saya yakin tuan-tuan yang ada di dalam masjid ini semuanya ahli surga, insya-Allah, ahli surga. Bahkan orang yang membaca selawat saja Allah ampunkan segala dosanya. Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatul lakum. Banyakkan selawat pada aku kerana selawat itu jadi pembersih dosa kepada kamu. Tetapi sebagai orang yang beriman, marilah kita nak upgrade sikit. Kalau setakat masuk surga, insya-Allah. Tapi kita nak sikit atas, kita nak masuk surga sekali dengan Nabi. Oh, ini level tinggi sikit. Bagaimanakah petua nak masuk surga dengan Nabi? Surga ni dia ada tingkat-tingkat. Dia ada surga khuldi, maqamul amin, darul muqamah, darus salam, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul adnin, jannatul firdaus. Surga paling tinggi jannatul firdaus. Surga firdaus ni jenis-jenis orang macam cak ayam macam kita ni tak layak. Dia yang layak firdaus ini Nabi-Nabi, baik itu orang putih pun kenal dengan surga firdaus. Mereka gelarkan paradise. Paradise itu adalah firdaus. Jadi macam mana kita nak masuk surga firdaus sekali dengan Nabi? Mudah saja. Salah satu daripada petua yang diajarkan oleh Nabi, selawat. Orang yang selawat kepada Nabi, dia akan duduk sekali dengan aku. Aulan nasu bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling banyak selawat dengan aku. Ini jaminan yang diberikan oleh Nabi. Maka inilah keajaiban paling utama sekali selawat. Satu amalan yang begitu ringan sekali di bibir, tetapi pahalanya luar biasa sekali. Mari kita lihat apakah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai selawat. Perkataan selawat itu diambil daripada bahasa Arab as-salawat. As-salawat itu daripada kalimat as-salat, semayang. As-salah bila banyak panggil salawat, artinya doa. Semayang itu sendiri adalah doa. Daripada awal takbir sampai bagi salam semua doa, doa semua. Jadi kita berselawat ini adalah kita berdoa.
Dan keistimewaan selawat, kata ulama, adalah satu-satunya amalan yang Allah Ta'ala perintah buat dan Allah sendiri sama buat juga. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ini hari Jumaat mesti dengar ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Satu-satunya amalan yang Tuhan buat dan Tuhan suruh, selawat saja. Allah suruh kita semayang, Tuhan tak perlu semayang. Allah perintah kita pergi Mekah buat haji, Tuhan tak perlu buat haji. Allah suruh kita sedekah, Tuhan tak perlu sedekah. Tapi Allah suruh kita selawat, Allah pun selawat. Takkan kita tak mau lakukan berselawat? Baik, kata para ulama, secara umum selawat ni ada dua jenis. Satu selawat yang disyariatkan, satu selawat yang ditulis oleh para pencinta Nabi SAW. Sudah pasti antara dua selawat ini, selawat nombor satu yang paling afdal. Sebab selawat yang pertama ini yang disyariatkan, artinya yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Apakah selawat-selawatnya? Kata para ulama ada 7 ataupun 8 jenis. Tapi yang paling popular adalah selawat yang kita bacakan dalam tahiyat, iaitu first class punya selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik, wa fi riwayatin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi selawat number one, first class, yang paling bagus dibaca adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam semayang. Itu selawat yang terbaik sekali. Dan kata ulama, termasuk juga selawat yang disyariatkan adalah selawat yang biasa diucapkan ataupun ditulis oleh para salafus salih, sahabat-sahabat Nabi. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad, para salafus salih termasuk ahli-ahli hadis, mereka telah menyediakan dua selawat yang paling popular sekali. Apakah dua selawat tersebut? Pertama, sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini selawat yang terbaik. Yang kedua, alaihi salatu wassalam. Jadi kita ada 3 pilihan selawat first class. Pertama, selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita amalkan. Yang ketiga, alaihi salatu wassalam. Baik, ini adalah selawat yang disyariatkan. Ada pula selawat yang tidak diajar oleh Nabi tetapi ditulis oleh orang-orang yang memang cinta kepada Nabi. Dan mereka ini terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi juga, sampailah para ulama, sampailah ke zaman kita sekarang. Sebagai contoh, saya ingat tuan-tuan semua biasa dengar lagu Laukana Bainana. Orang kita walaupun tak faham Laukana Bainana, dengar tu boleh menitiskan air mata. Membaca terjemahannya lagilah rasa nak terbang ke Madinah rasanya. Lagu tu dinyanyikan oleh Abdul Rahman Muhammad. Dia ni artis pop, dia bukan penyanyi nasyid Arab. Dan lagu itu dia yang buat, dia buat melodinya, seni katanya oleh Magdi Khatib. Laukana Bainana Al-Habib, terkenal lagu. Muziknya disusun oleh Khalid Barzanji. Kalau kita dengar daripada awal, ada satu kata-kata yang diucapkan oleh Abdul Rahman bin Muhammad. Ya Rabbi qad ghafilna wa qulna tama'u bi'afwin wa fi karamin. Yang itu adalah sajak Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Nabi, dia buat satu sajak puji Nabi. Dia campurkan dengan gurindam Arab yang dah berusia ratusan tahun, dia kumpul, dia gabung, jadilah lagu Laukana Bainana Al-Habib. Nangis orang dengar lagu ini. Itu puji-pujian pada Nabi. Zaman Nabi tak ada lah benda itu, puji-pujian.
Sama juga Abdul Rahman Muhammad, dia buat satu juga lagu qasidah sallu ala khairil anam. Ini semua orang kenal lagu ni. Sallu ala khairil anam al mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yaumaz ziham. Balikkan tengok selawat itu, dia adalah benda-benda yang baru dicipta. Walaupun benda tu baru dicipta, tetapi dia boleh mendatangkan rasa cinta kita kepada Nabi bila mendengar. Sama juga macam qasidah Burdah Al-Busiri karangan Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin bin Hamad Ad-Dalhashi Al-Busiri. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Sedap dibacakan, sedap didengar. Ataupun selawat masyhur, selawat Badawi. Selawat Badawi ini selawat Nuril Anwar yang ditulis oleh Walil Kutub Sayyid Ahmad Idris Al-Badawi qaddasallahu sirruh, seorang ulama terkenal di Mesir, di Tonto. Saya dulu duduk di Tonto di Mesir, masjidnya masih ada. Dia seorang ulama tasawuf yang begitu terkenal sekali. Dia buat satu selawat. Selawat ini elok kalau kita amalkan. Tuan-tuan tahu selawat ni tapi tak tahu asal usulnya. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar. Ini selawat-selawat lama. Ini yang baru diciptakan. Ataupun dulu ada satu zaman Empire Osmaniyah. Mereka zaman tu zaman Sultan Murad, terkenallah satu kasidah Uskudar Gida Iken. Sampai sekarang dia punya irama masih dilantunkan orang. Talama ashku gharami ya nur wujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Pun sedap kalau dilantunkan. Saya tak pastilah orang muda-muda pernah dengar atau tidak selawat-selawat lama ni. Ini selawat-selawat lama, benda yang baru dibuat tapi menarik. Tapi walaupun lama, ni cerita selit sikit ya. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dia ada satu tabiat. Dia suka ambil lagu-lagu selawat burdah qasidah lama-lama ni, dia buat lagu dia banyak. Kalau tadi bila saya sebutkan talama ashku gharami ya nur wujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Ada tak lagu P. Ramlee lagu tu? Ada. Cerita Alibaba Bujang Lapuk. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi, terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Itu Babak Sarimah menyanyilah, suara Normadia. Ada satu lagi qasidah Burdah Busiri karangan Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin Al-Busiri di Morocco. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu busidah, qasidah Burdah Al-Busiri. Arwah P. Ramlee ambil juga lagu tu, buat juga lagu raya tahun 69. Dia buat satu lagu raya, lirik oleh Jamil Sulong, nyanyian Ahmad Jais. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lagu apa? Selamat Hari Raya Aidil Fitri mulia, ampun maaf dipinta. Itu diambil daripada lagu Busidah, itu dari qasidah Burdah. Sama juga Maulid Dibai, ada satu bacaan Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji
atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Itu adalah Maulid di Ba'i. Arwah Piramli ambil juga buat satu lagu. Cerita apa agak-agak? Tuan-tuan dengar pun tahu lagu apa. Tahun 63, cerita nasib si labu-labi. Aci-aci buka pintu, Nana balik hai pukul 1. Itu lagu qasidah tu saya boleh ambil. Ini cerita-cerita sajalah. Sebab itu lagunya begitu menusuk ke kalbu, malah segar, sebab barangkali ada unsur-unsur mengambil daripada lagu-lagu selawat, burdah, qasidah dan macam-macam lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa bagusnya kita berselawat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dicatatkan dalam kitabnya Safinatul Qadiriyah, berselawat pada Nabi SAW ada 42 kebaikan. Malam ni kita tak cerita semualah. Pertama kata dia, antaranya lah, banyak berselawat ini boleh mengundang keberkatan. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah wassalawatu fahuwa aqta'un abtaru mumhaqqun min kulli barakatin. Segala sesuatu perbuatan yang kita tak mulakan dengan bismillah dan juga berselawat, nescaya akan putuslah berkat daripada perbuatan itu. Dia akan kurang sempurna dari segala keberkatan. Ini riwayat Ar-Rahawi. Maknanya tuan-tuan nak berjalan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, terus dapat keberkatan. Jalan saja. Nak buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, buka pintu jadi berkat. Apatah lagi makan, minum dan macam-macam lagi. Dan kata ulama, orang yang berdoa dia mesti mula dengan selawat. Doa yang tidak dimulakan dengan selawat, doa itu kurang mustajab. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi. Semua doa akan terhalang naik ke langit sehinggalah dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nak berdoa mesti selawat dulu. Angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Itu doa lah apa-apa, dia ada keberkatan. Ada satu riwayat Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia cerita ada satu orang, dia terus je baca dalam doa, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampunkan aku, kesianlah pada aku. Nabi ketika dengar doa dia, Nabi tegur, ajilta ayyuhal musalli idza sallaita faqa'atta fahmadallah bima huwa ahluhu wa salli alayya thumma ud'uhu. Kata Nabi, tuan ni nampak terburu-buru, lorat sangat nak ke mana. Kalau kamu mengerjakan semayang, kemudian kamu duduk, ucaplah puji kepada Allah dengan pujian yang sewajarnya dan berselawatlah kepadaku, kemudian barulah kamu berdoa. Barang kata Nabi, ayyuhal musalli ud'u tujab. Maka kata Nabi kepada lelaki ni, wahai tuan, semayanglah, berdoalah, nescaya doamu akan dikabulkan, khususnya selepas berselawat pada saya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya amalan yang Allah tidak akan tolak adalah selawat. Ibadat yang lain ada masa tolak. Macam kita semayang maghrib tadi, ada orang Tuhan terima, ada orang Tuhan pulang balik je semayang dia, tak ada kualiti. Tapi kalau selawat pasti diterima oleh Allah. Baik itu sepakat para ulama, apa saja, siapa saja yang membacakan selawat dalam rangka memuliakan Nabi tetap diterima oleh Allah. Lepas itu ada satu syair Arab menyebut, adimis salata ala Muhammadin faqbuluha hatman bighairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Bacalah selalu selawat, sebab selawat pasti diterima. Adapun amalan-amalan lain mungkin diterima dan mungkin ditolak, kecuali selawat, kerana selawat pasti diterima. Dan selawat ini yang ajaibnya adalah kita baca daripada Masjid Negeri Kuantan, selawat itu disampaikan kepada Nabi SAW walaupun jarak kita beribu kilometer. La taj'alu buyutakum qubura
wala taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata Nabi, janganlah rumah kamu seperti kubur. Maknanya sunyi saja, tak ada apa-apa, mesti ada baca Quran sikit-sikit, mesti ada. Jangan macam kubur. Dan jangan jadikan kubur aku sebagai tempat kamu menyambut raya, kata Nabi. Berselawatlah kepadaku, kerana selawat kamu akan disampaikan kepadaku di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Abu Daud. Dia ada satu malaikat kerjanya khusus menyampaikan salam kita kepada Nabi SAW. Itu yang kedua, ajaib. Yang ketiga, selawat ini kata ulama, kata Qadir Al-Jilani, orang berselawat hidupnya didoakan malaikat. Dan ini satu kelebihan, bukan senang nak dapat doa malaikat. Orang sekarang banyak minta doa dengan ustaz saja, ramai. Kalau kami di masjid negeri, hari-hari orang datang minta doa, hantar air, hantar macam-macam, minta tolong jampikan air, minta doa lah daripada ustaz-ustaz. Kadang ada orang datang ke rumah minta air, anak nak periksa macam-macam. Tapi kalau setakat sebotol bagi budak untuk nak periksa tak cukup. Kalau budak nak periksa nak apa, patut kita jampi tangki air rumah dia tu lagi bagus, dengan mesin-mesin kowe tu sekali kita jampi. Tak apalah dia mengharapkan doa daripada orang alim, tetapi amalkan selawat. Orang yang berselawat bukan ustaz doakan dia, malaikat doakan dia. Man shalla alayya salatan lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya falyuqilla 'abdun min dhalika aw liyuksir. Siapa yang selawat padaku dengan sekali selawat, maka akan ada malaikat berdoa kepadanya selama mana dia berselawat. Oleh itu, terpulanglah kepada seseorang, sama dia nak selawat sikit, falyuqil 'abdan min dhalika aw liyuksir. Mu nak selawat sikit atau nak selawat banyak, pandai-pandai awak lah, kata Nabi. Awak nak doa banyak daripada malaikat, selawat banyak. Nak doa sikit, selawat sikit. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan yang keempat, kata ulama, keajaiban selawat, orang yang berselawat Allah ampun dosa. Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatul lakum. Banyakkan selawat pada aku, kerana selawat itu adalah zakat kepada dosa kamu, pembersih dosa. Hadirin hadirat sekalian, persoalan, bilakah waktu-waktu yang terbaik untuk berselawat? Secara umum, kata ulama, selawat kepada Nabi ni ada dua. Pertama, selawat mutlak. Yang kedua, selawat muqayyad. Selawat mutlak ini adalah selawat yang dikerjakan pada setiap kesempatan, tanpa batasan waktu, dan bukan di tempat-tempat tertentu saja. Kita dianjurkan membacanya di mana-mana saja. Sebab Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat. Semakin banyak selawat yang kita ucap atau kita lantunkan, makin banyaklah peluang dapat berada dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Jadi ini selawat mutlak, anytime is a good time, tak ada masalah. Tapi ada satu lagi selawat, kata para ulama, selawat muqayyad, iaitu selawat yang dikerjakan pada suasana khusus, sama ada dikerjakan pada waktu tertentu atau ketika melakukan amalan tertentu. Ini special. Ada 13. Ini kita tak ulas semua. Pertama, masa bila? Ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Waktu itu kena baca. Selawat ketika tahiyat awal hukumnya sunat. Ketika tahiyat akhir hukumnya wajib. Sebab itu kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, pernah sahabat bertanya kepada Nabi tentang cara nak berselawat dalam semayang. Lalu Nabi pun kata, bacalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Cuma ada satu masalah, tuan-tuan sekalian. Sekarang ni timbul satu masalah. Setengah orang hak garang-garang ni, dia marah bila kita sebut Sayyidina dalam tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marah dia. Dia kata, siapa suruh mandai-mandai tambah?
Siapa ajak tambah? Nabi tak sebut pun Sayyidina. Nabi ajar pada sahabat, Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad je. Tak ada Sayyidina. Ada berlaku satu kes masjid di negeri Pahang, tak sebut daerah mana, bergaduh. Jadi kes boleh nak bertumbuk. Imam dalam sekarang kan PA sistem canggih. Jadi bila imam duduk di depan baca tahiyat pun jemaah dengar. At-tahiyatul barakatuh. Bunyi itik serati itulah. Tapi dengar assalamualaikum. Bunyi song. Rupanya ada 2-3 jemaah yang semayang ni jenis garang-garang ni. Dia dengar imam sebut Sayyidina, mufarakah semayang. Dia pisahkan daripada jemaah. Habis semayang, tak dan berdoa, dia boleh bangun, dia boleh tegur imam. Malu tu imam. Dia kata imam tadi batal semayang. Semua orang terkejut. Imam tu sambung baca doa apa semua. Dia muda-muda ni tak puas hati. Kenapa imam tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Nabi tak ajar. Mana boleh tambah-tambah? Jadi ustaz ni pun malas nak melayan. Sampai ke parking kereta, dia ikut budak-budak muda. Sampai kat kereta, imam saya nak tanya, kenapa imam tambah-tambah Sayyidina? Siapa ajar? Kata Tok Imam ni gini, saya ni tak tergamak nak manggil Nabi kita tu panggil nama. Saya tak tergamak. Allahumma salli ala Muhammad macam panggil kawan kita tak berapa seronok. Sedangkan kita orang yang di dunia ni pun pemimpin-pemimpin pun kita hormat, sebut nama panjang lebar, kita tak panggil nama pendek dia. Siapa sini berani panggil yang Tuan Agung dengan nama pendek? Tak berani. Bahkan kita akan sebut sehabis upaya, kita sebut As-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Tak tergamak kita nak sebut nama dia saja sebab dia ada gelar. Muhammad Perdana Menteri misalnya, Ahmad Muhammad Tan Sri Muhyiddin dan Tan Sri Datuk Muhyiddin bin Yassin, kita tak tergamak nak sebut Din tak tergamak. Bab Datuk Najib, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, tak tergamak nak panggil Jib dari sini Jib, tak tergamak. Kita akan sebut yang Muhammad Orang Kaya Indra Shah Bandar, Datuk Seri Muhammad Najib bin Orang Kaya Indra Shah Bandar Tun Abdul Razak. Kalau dengan manusia pun kita tak tergamak nak menyebut nama pendek-pendek, takkan awak Nabi awak tak boleh respect sikit pun. Imam ni jawab begitulah, dan imam ni ingat jawab begitu selamatlah. Okey, baguslah jawapan tu. Budak ni pun sambung lagi, Tok Imam, kalau nak hormat dengan Nabi, sebab apa dalam azan tak nak hormat? Lepas ni tambahlah asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dah ustaz tu tak ada jawab pula dah. Tu hajak bertumbuk selalu. Tu jadi kes tu. Dia begini ya, kita tak nak membahaskan isu ini, tapi bagi tuan-tuan yang telah pun biasa melazimkan diri menyebut Sayyidina, teruskan, tak ada masalah. Sebab ini penghormatan kita kepada Nabi SAW. Kalau kita dihukum kerana menghormati Nabi, silakan, let it be lah. Kalau kita dihukum kerana kita nak hormat Nabi, silakan. Mana kalau esok orang kata, kenapa awak diseksa dihukum? Sebab saya nak hormat Nabi. Puas hati lah, puas hati. Kita respect dia. Tak sampai hati kita nak panggil Muhammad begitu saja. Tak sampai hati kita. Jadi selesai. Itu yang pertama. Bacalah ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang kedua, kata ulama, waktu yang khusus membaca selawat adalah selepas selesai azan. Idza sami'tumul mu'adhdhinu faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Kalau kamu dengar azan, jawablah azannya mengikut lirik ataupun ayat yang dibacakan oleh muazzin. Kemudian habis azan, bacalah selawat kepada aku. Kerana siapa selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat untuk orang itu 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi habis azan kita pun membaca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamu mahmudil ladzi wa'atah. Kita baca sampai habislah. Doa itu mohon supaya Allah memberikan kepada Nabi kita maqaman mahmuda, satu kedudukan istimewa di akhirat nanti.
Dan yang ketiga, kata ulama, waktu bila boleh membaca selawat? Ketika hari Jumaat, iaitu bermula malam Jumaat sampai selesai siang hari Jumaat. Dianjurkan memperbanyak selawat. Kata Aus bin Aus, inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah fihi khuliqa Adam alaihissalam fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari paling mulia adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaat Adam diciptakan. Kerana itu banyakkanlah selawat untukku, kerana selawat kamu akan ditujukan terus kepadaku, kata Nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan yang keempat, yang terakhir, suasana bilakah kita digalakkan untuk membaca selawat? Setiap pagi dan setiap petang. Minimum bacalah 10 kali. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, kata Abu Darda, Nabi menyebut, man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang berselawat padaku pada waktu subuh 10 kali dan 10 kali selawat pada waktu petang, maka dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi amalkanlah, baca selawat lepas sembahyang subuh 10 kali, lepas sembahyang asar bacalah 10 kali. Dan yang mustahak juga, waktu bila kita kena mengucapkan selawat? Ketika menyebut dan mendengar nama Nabi SAW. Itu janganlah pula lupa. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, moga berdebulah hidung. Ini cara Arab dia marah lain. Moga hidung awak berdebu, kata Nabi. Berdebulah hidung orang yang ketika namaku disebut dia tak nak selawat pada aku. Hadis Tirmizi. Raghima anfu, hidung berdebu. Kalau bahasa kasarnya cilaka lah. Cilaka tu kata Nabi, nama aku disebut dia tak nak mengingat langsung pada aku. Hadis Tirmizi. Kata Husain bin Ali bin Abi Talib, al-bakhil man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Orang yang malas menyebut namaku, tak berselawat bila namaku disebut, inilah orang yang paling bakhil sekali, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Marilah kita sama-sama menjadikan selawat sebagai satu amalan kita selepas daripada ini. Bacalah pada masa-masa bila pun, pagi, petang, siang, malam. Tapi amalkanlah selawat yang terbaik, iaitu selawat yang kita baca dalam tahiyat. Dan kalau rajin nak baca selawat-selawat, qasidah, burdah-burdah yang lain, itu silakanlah, menambahkan lagi kesyahduan dan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Sekadar itu sembang-sembang kita sempena dengan Maulidur Rasul pada malam ini. Bagi pihak Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan perempuan sekalian, walaupun cuaca hujan di luar sana. Moga-moga ada manfaat yang kita boleh dapat daripada pertemuan ini. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi dan negara dan tanah air kita dijauhkan daripada wabak yang sedang melanda ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairil biladil muslimin amatan as-sakha wal nama wal rakha wa fadhha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid, idfa' anna kulli ta'bi syadid waqfina min al-hadd wal hadid wal marad syadid wakshif anna min al-bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassana bizil izzati wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malizia wa sairil biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'i anwa'il bala bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu
وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.